Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, nah hari ini kita bertemu lagi. Saya harap suara saya boleh dengar kot noh. Sebab hari ini tak pakai mic. Jadi insyaAllah saya akan bacakan muka surat yang disebutkan ni untuk memenuhi hajat kita punya permintaan daripada muslimin dan muslimat yang menyertai center agar kita baca dan pahalanya kita anugerahkan ataupun kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya anugerahkan pahala ni kepada arwah Kak Ani yang mana dia sangat-sangat banyak berjasa lah dalam meneruskan program-program untuk menyampaikan ilmu dan dengan saya sendiri pun ada kenangan-kenangan dengan Makcik Ani dia belanja makan dan sebagainya macam-macam lah begitulah kita ni sebagai orang Islam kita sentiasa mendoakan kebaikan kepada umat Islam yang lain dan pada masa yang sama kita sentiasa mengharapkan kebaikan dan melakukan kebaikan kepada orang lain dan eloklah menyakiti mereka. Okey baik. Jadi kita akan baca insya-Allah. Test. Hari ini kita akan baca dengan lagu Ajam. Sebab apa? Sebab di dalam ayat ni dia menceritakan tentang ganjaran, ganjaran pahala. Jadi kita baca dengan lagu Ajam. Sebab lagu Ajam ni dia lagu yang lembut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Sadaqallahul Azim. Baik, yang itu adalah bacaan lagu ajam, yang mana kita sebut lagu ajam ni adalah lagu yang sangat-sangat lembut lah. Jadi di dalam muka surat yang kita baca hari ini pertama sekali yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita adalah untuk kita menyampaikan kabar gembira. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang beriman dia sentiasa ada satu lagi sifat yang sentiasa bersama dengan dia, iaitu amal soleh. Dan orang yang mempunyai dua sifat ini, beriman dan amal soleh, maka bagi mereka ini syurga, jannat. Dalam ayat ni Allah Ta'ala tak kata jannah, satu syurga, tak. Tapi jannat, jannat tu maksudnya banyak syurga. Tajri min tahtihal anhar, dan di bawah tapak kaki mereka, di bawah maksudnya di lantai lah. Di lantai itu adanya sungai-sungai yang mengalir. Jadi sungai-sungai ini sungai daripada apa? Kita baca di dalam surah yang lain. Kita jumpa dalam surah Muhammad. Dalam surah tu nama surah Muhammad, yang mana Allah Ta'ala sebut ada 3 jenis sungai di dalam syurga ni. Ada yang sungai itu daripada susu, yang mana susu tu putih dia, sangat-sangat putih, sangat-sangat putih. Kemudian ada sungai daripada arak, minuman yang kita kata di bumi ini kita tak boleh minum. Khitamuhu misk, dalam surah Mutaffifin disebutkan arak yang ada pada syurga tu, dia punya, bila kita minum, dia punya bau dia adalah bau kasturi. Bukannya bau macam arak yang kita dah tengok tadi. Arak yang kita pergi tengok dekat supermarket tu, Carlsberg, Heineken, apa lagi, Tiger. Kan? Wan tahu apa? Pernah minum kan? Tak nak. Jadi ayak ketum semua tu, ayak-ayak cekurui lah apa semua tu, tidak ada yang bau wangi. Tak ada siapa yang kata bila minum arak dia kata, "Oi, bau arak wangi." Tak ada. Bau dia memang bau yang tak sedap. Kalau kita pergi di negara Eropah pun, ataupun kita pergi di negara orang bukan Islam lah secara umumnya, memang kalau kita duduk bersama dengan mereka ni, duduk sebelah-sebelah mereka, akan ada satu bau yang kita bau sebab mereka minum. Maka bau tu sangat-sangat tidak mesra lah dengan kita. Kita rasa tak selesa. Bau ni bau yang kita boleh kata bau yang busuk lah. Bagi mereka dah biasa lah, normal lah. Dia bau dia ni kita boleh kata macam bau benda yang dah lama, buah yang dah lama. Buah kalau kita simpan dah hancur dah, jadi macam ayak tu, belengah tu, bau dia macam tu lah lebih kurang. Jadi di syurga ni pula sungai dia bau kasturi, bukannya bau macam arak yang di atas muka bumi ni. Kemudian yang ketiga adalah sungai daripada madu, min asal. Dan madu ni kalau di atas muka bumi, Allah Ta'ala kata dia adalah salah satu daripada minuman yang ada penyembuh. Fihi syifa'ul linnas, padanya tu ada penyembuh. Jadi madu ni kita guna dan kita minum dan sebagainya di atas muka bumi untuk kesembuhan penyakit dan untuk kekuatan badan kita. Dan di syurga nanti
disediakan sungai daripada madu. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali orang-orang beriman tu bila mereka dah duduk dalam syurga ni, kemudian diberikan makan kepada mereka ni daripada buah-buahan. Tadi sungai, minuman daripada sungai. Kemudian makanan pula diberi daripada buah-buahan. Yang mana di dalam surah Al-Waqi'ah kita baca ada buah pisang. Ada macam-macam buah lah. Buah delima. Ada buah macam-macam, buah kurma. Diberi makan buah-buahan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Dan mereka mengatakan, inilah yang telah diberikan makan kepada kami sebelum ini. Maksudnya di syurga nanti ni, makanan-makanan dia nama tu sama macam dunia. Rupa-rupa apa semua ni berbeza. Rupa, rasa, bau, semuanya berbeza, tak sama macam yang ada kat dunia ni. Dia berlipat kali ganda. 90 kali ganda lagi. 90 kali ganda lagi daripada kenikmatan yang kita berasa dekat dunia ni. Walaupun barang-barang dunia ni nampaknya sama. Bila dia tengok tu dia kenal, oh hak ni buah delima, oh hak ni buah temikai. Kenal, tapi rupa lain, rasa lain. Tengok sungai ni nampak putih susu, tapi rupa lain, tak sama. Dia ni apa yang ada di syurga ni, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yaridu ala fuadil bashar ataupun wala yaridu ala qalbil bashar. Apa yang ada di syurga itu tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak telinga daripada suara-suara yang baik dan sebagainya, dan tidak pernah terlintas di dalam hati seseorang manusia. Wa utubihi mutasyabiha, dan makanan-makanan itu semuanya hampir serupa, serupa tapi tak sama. Kan? Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka itu yang berada dalam syurga tu isteri-isteri yang suci, mutahharah, isteri-isteri yang suci. Jadi nak ceritanya di syurga ni apa benda sebenarnya? Di syurga ni nikmat-nikmat dia tu yang ada di syurga tu adalah nikmat-nikmat yang mana kita ni dilarang mengambil dia di atas muka bumi ni, melainkan dengan syarak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak makan, boleh makan, bukan tak boleh makan. Kalau hangpa masuk Islam tak boleh makan. Tak, boleh makan lah. Tapi semua ke benda kita boleh makan? Tak, bukan semua. Ada benda yang kita kena tahan daripada kita memakan dia. Dan kita tak boleh makan. Dia yang benda yang kita tak boleh makan ni ada dua lah. Yang satu yang kita panggil secara zatnya kita tak boleh makan, dan kita tak boleh minum. Contoh dia arak, ataupun daging babi, ataupun benda-benda haram yang lain. Macam harimau, tak boleh makan lah harimau. Harimau makan kita boleh lah, kita nak makan harimau tak boleh. Kemudian ada benda tu yang disebabkan aradi, kita panggil aradi, disebabkan sebab yang lain, bukan pada hakikat tak boleh makan. Contoh dia apa? Beras. Beras boleh makan tak? Boleh makan. Tapi kita pergi curi beras kat Giant. Pergi kat Giant tu curi beras, makan. Halal ke tak halal? Haram juga. Haram sebab apa? Sebab aradi, sebab curi. Bukan sebab beras tu haram. Sama juga dengan rasuah dan sebagainya yang lain-lain. Yang mana benda yang kita dapatkan, makanan-makanan yang halal yang kita beli dengan wang yang kita dapat daripada rasuah, ataupun wang yang kita dapat daripada riba, ataupun wang yang kita dapat daripada curi, maka hukum dia haram secara aradi. Ingat perkataan tu, zati haram secara aradi. Ni bab makan sahaja. Dia ada banyak lagi bab yang mana kita kena faham benda tu haram sebab zat dia ke ataupun sebab aradi dia, sebab lain. Itu kita kena faham. Kemudian isteri-isteri, walahum fiha azwajum mutahharah, dibenarkan mempunyai isteri yang ramai di dalam syurga.
Itulah salah satu bentuk nikmat yang mana Allah SWT sebut. Sebab apa? Sebab di atas muka bumi ni ada larangan-larangan dia. Bukan tak boleh kahwin. Jangan kata tu Ustaz Afiq tak kahwin. Dia tak kata tak boleh kahwin. Dah kan begitu. Dalam agama Islam boleh kahwin. Dia berbeza dengan agama Kristian. Contohnya agama Kristian. Agama Kristian dia punya paderi dia tak boleh kahwin. Saya ada seorang kawan daripada Romania yang mana dia mengikut agama Kristian secara ortodoks. Ortodoks ni maksudnya cara yang lama lah. Kalau kita kata ni cara lama, yang mana gereja mereka ni tak ada kerusi. Kita masuk gereja mereka di Romania tu tidak ada kerusi di situ. Dan cara mereka ni cara ortodoks, cara lama. Yang mana paderi-paderi dia ni tak boleh berkahwin. Tak boleh berkahwin tu susah kan. Dalam Islam boleh berkahwin, tapi ada syarat-syarat dia. Ada tanggungjawab dia. Yang pertama sekali bila nak kahwin tu kena selesaikan dulu 5 rukun kahwin tu. Dah habis dah 5 rukun kahwin, ada tanggungjawab dia pula, nafkah dan sebagainya. Kan? Lepas tu nak kahwin lain pula, nak kahwin tambah lagi. Limit dia sampai 4 sahaja. Kemudian ada syarat-syarat dia pula. Itu untuk orang lelaki lah. Kalau untuk orang perempuan, kalau kahwin, dia ada tanggungjawab pula, tanggungjawab terhadap suami dia dan sebagainya. Jadi susah di atas muka bumi ni. Tetapi kalau di dalam syurga, berkahwin tu tanpa syarat. Berkahwin tu tiada syarat-syarat yang disebutkan tadi tu. Tak ada tanggungjawab, tak ada bilangan. Nak buat apa pun tak apalah. Itulah di dalam syurga. Wa hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal selama-lamanya. Kekal ni kita tak boleh nak bayangkan dengan akal fikiran kita. Macam mana kita nak bayangkan kekal? Boleh tak bayangkan kekal? Tak boleh nak bayangkan kekal. Sebab apa? Sebab kita tak pernah tengok yang kekal selama-lamanya. Setiap benda tu akan musnah ataupun akan hilang. Benda apa pun yang kita tengok di atas muka bumi ni, setakat ilmu yang kita ada sekarang ni, semuanya akan hilang. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kekal. Allah Subhanahu Wa Taala ni antara sifat dia adalah qadim, yang mana dia tak ada permulaan. Kemudian dia bersifat dengan baqa, iaitu dia tak ada pengakhiran. Bila dia tak ada awal dan tak ada perakhiran, boleh tak dia nak mencipta sesuatu yang tiada perakhiran? Bolehlah. Maka dia mencipta sesuatu yang tiada perakhiran. Mana apabila kita masuk syurga nanti baru kita tahu macam mana maksudnya dengan selama-lamanya ni. Tidak ada batas waktu. Jadi hari ini saya kongsikan setakat tu dulu. Saya kongsikan satu ayat insya-Allah. Jadi kita di dalam dunia ni kadang-kadang memanglah dunia ni disebabkan dia ni adalah satu tempat ujian, maka kita akan rasa susah. Memang semua orang akan rasa susah. Jangan duk kata ustaz. Ustaz tak apalah, ustaz senang, dekat dengan Allah dah. Orang yang dekat dengan Allah pun kadang-kadang Allah Taala uji macam-macam. Dan ujian-ujian ni ada 3 keadaan yang mana ditanya kepada seorang sufi, imam sufi, nama dia Imam Al-Junaid. Imam Junaid Al-Baghdadi ni, yang mana kita mengikut aliran sufi dia di Malaysia ni. Maka ditanyakan kepada dia, apabila diberi ujian kepada manusia tu, adakah bermaksud Allah SWT nak azab kawan tu ke, ataupun nak mengangkat darjat dia menjadi orang yang tinggi dan dekat di sisi Allah SWT. Jadi macam mana? Selalu kita duk dengar orang kata, tu kena azab tu, tu lah buat maksiat lagi. Ni kena corona ni sebab sajat lah, sajat duk pergi cium kat bawah. Kan? Kita duk dengar orang duk kata, semuanya orang kata bila azab mai tu saja, ni sebab hangpa buat ni, sebab hangpa buat ni, sebab hangpa buat ni. Betul ke macam tu? Jadi Imam Junaid ni dia kata, apabila kita menerima ujian daripada Allah SWT, apabila kita menerima musibah daripada Allah SWT, sekiranya kita marah, kita kata, ya Allah, kenapa hang buat macam ni kat aku, kenapa hang buat lagu ni, maka tu jadi azab lah kepada kita. Maka bala tu menjadi azab kepada kita. Kalau sekiranya kita sabar, kena musibah, sabar, Allahumma ajirna fi musibatina. Kita doa kepada Allah SWT bila kita ditimpa musibah, kita kata Allahumma
ajirna fi musibatina. Tu kita semua. Kalau untuk diri sendiri, Allahumma ajirni fi musibati. Kita sabar. Apabila kita sabar, maka Imam Al-Junaid kata apa? Bala tu menjadi kafarah, madam kepada dosa-dosa kita sebelum ni. Kemudian apabila kita redha, Imam Junaid kata apabila kita redha, maka ujian tadi ni jadi apa? Maka dia menjadi pengangkat darjat kita, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi redha ni maksudnya apa? Redha ni lebih tinggi pada sabar. Sabar ni macam mana? Sabar ni sedih juga. Bila kena musibah tu sedih ni. Rasa macam tak mau nak buat apa dah. Betul tak? Kita ni bila kena musibah, contohlah katakan, elok aja nak pergi kerja, tengok bos telefon. Hello, minta maaf nak kena buang kerja. Kan? Kita pun kena buang kerja tu dah sedih. Pergi cari kerja lain. Pergi cari kerja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak dapat kerja. Perasaan tu macam mana? Perasaan tu rasa sedih, tertekan dan sebagainya. Nak bayar kereta, nak bayar rumah dan sebagainya, tak ada duit. Terpaksa pinjam dekat orang dan sebagainya. Sedih tu sedih, tapi sabar, tak marah. Tak pergi duk terajang orang ikut dah. Kan? Itu sabar. Maka sabar tu menjadi kafarah kepada dosa-dosa kita yang sebelum ni. Tetapi redha ni macam mana? Redha ni kena musibah apa pun. Tak berasa apa. Rasa biasa, inilah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Hamzah Yusuf Hansen, yang mana dia seorang Amerika yang masuk Islam pada waktu dia muda, dan dia mempelajari ilmu Islam ni daripada kecil sampai besar, belajar disiplin ilmu daripada yang asas sampailah yang tertinggi. Dia jumpa seorang sufi ketika dia belajar tu, jumpa seorang syekh dia sufi, yang mana syekh ni mengatakan kepada dia, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi syekh ni pada satu hari, apabila dia bangkit daripada tidur dia, tiba-tiba tangan dia tak boleh bergerak. Tangan dia tak boleh bergerak, dan anak murid dia semua telefon, bagi tahu kepada anak murid semua, bagi tahu kata syekh dah lumpuh. Maka depa pun pakat mai ziarah syekh tu. Antara yang ziarah tu termasuklah Syekh Hamzah Yusuf. Bila mai duduk kat dia, tanya dia, "Wahai Syekh, macam mana keadaan hang ni? Apa yang hang rasa?" Apa yang dia jawab? Dia kata, "Subhanallah," dia kata. "Kemarin tangan aku duk bergerak. Betapa hebatnya ciptaan Allah. Hari ni tiba-tiba tangan aku tak bergerak. Subhanallah, betapa hebatnya ciptaan Allah." Nampak tak? Tangan dia boleh bergerak dengan tangan dia lumpuh, sama saja bagi dia. Itu adalah peringkat redha. Itu tinggi. Susah, memang susah. Macam mana kita nak rasa sesuatu perasaan, benda yang susah, benda yang sakit hati, benda yang kita marah, dengan benda yang kita rasa nikmat, rasa seronok, rasa sebagainya, kita nak rasa dua-dua benda tu dalam perasaan yang sama. Memang bukan perkara yang mudah lah. Katakan tiba-tiba hari ni boleh duk tengok elok, mata kita boleh tengok benda-benda yang baik dan sebagainya. Tiba-tiba esok celak-celak mata tak nampak apa dah. Apa yang kita akan rasa? Ataupun hari ni kita ada ahli keluarga yang kita sayang, hari ni kita duk berseronok dengan dia, gelak tawa dengan dia, tiba-tiba esok kita bangkit-bangkit dia dah tak ada. Apa yang kita rasa? Bolehkah kita nak ada rasa yang sama? Susah. Jadi kalau siapa yang boleh sampai ke tahap tu dan pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan diangkatkan darjat dia dan ditinggikan maqam dia, kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana maqam-maqam para ulama yang soleh dan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Di setakat dulu insya-Allah perkongsian saya hari ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.